dari ilmu amalan baca ataupun ilmu. Jadi cikgu, boleh tak kalau saya nak tanya beberapa soalan? Boleh, silakan. Baiklah. Soalan yang pertama, program dari ilmu amalan baca ataupun nilam ni telah dijalankan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi pada pendapat cikgu, apakah kelebihan program ini kepada murid-murid? Dan semua sedia maklumlah program nilam memang telah dilaksanakan di sekolah menengah dan sekolah rendah di Malaysia. Bagi cikgu, kelebihan bagi murid yang menyertai program nilam ini, dia dapat memupuk tabiat dan amalan membaca yang baiklah. Jadi dia memberi kebaikan dari segi murid lebih terdedah kepada ilmu pengetahuan di luar buku teks. Jadi seterusnya, seperti semua sedia maklum tentang sekarang zaman digital, jadi sudah banyak bahan-bahan digital yang boleh murid baca di perpustakaan atau sebagainya. Jadi adakah bahan bacaan buku masih lagi relevan untuk digunakan oleh murid-murid? Bagi cikgu, kebanjiran bahan bacaan digital ni adalah satu kebaikan jugalah, sebab mudah untuk murid-murid akses bahan bacaan lah, selain daripada mereka dapat buku fizikal tu. Tapi buku tu juga bagi cikgu sangat penting, sebab dia tidak boleh digantikan lah, sebab seperti ensiklopedia, awak tak boleh nak dapat ensiklopedia dalam bentuk digital sebab ini sangat banyak. Dan seperti Karangan Agung dan banyak lagi bahan bacaan yang memang dia perlukan buku secara fizikal dan tidak boleh digantikan. Cikgu rasa ianya perlu dikekalkan lah. Jadi untuk soalan terakhir cikgu, apakah harapan cikgu berkenaan program nilam sekolah yang disamuraskan? Harapan cikgu harap agar semua murid dapat memberikan kerjasama dan sokongan penuh untuk program nilam sekolah dan memberikan komitmen dengan mencatat, merekod, membuat perekodan nilam di dalam modul nilam Johor, iaitu website modul nilam Johor lah, kerana ini akan membantu mereka dari segi pemakahan PHSK. Dan juga secara keseluruhannya mereka juga dapat membina tabiat membaca yang baik, asas-asas dan juga isu-isu semasa lebih dikuasai. Terima kasih Cikgu Zaki. Jadi kita sudah dengar sedikit pendapat Cikgu Zaki. Jadi kita akan teruskan dengan sesi temu bual dengan cikgu untuk program perbayu. Baiklah, sekarang saya bersama dengan Cikgu Azlina Wati sebagai ketua untuk program perbayu petang ini. Jadi Cikgu Azlina, boleh tak kalau saya nak tanya sedikit soalan? Boleh. Soalan pertama ialah, bolehkah cikgu berikan sedikit pengenalan tentang program perbayu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbayu ataupun Persatuan Bahasa Melayu ditubuhkan untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan murid di sekolah menengah sains semua. Okey. Baiklah. Seterusnya, apakah tujuan sebenar program ini dilaksanakan? Program ini diadakan untuk mencukir bakat murid dalam pelbagai bidang. Mereka dapat memberikan idea yang berkenas dan juga dapat berhujah dengan baik. Jadi seterusnya, pada pendapat cikgu, apakah impak yang murid akan terima jika menyertai aktiviti-aktiviti dalam program perbayu ini? Impak ataupun kesan daripada program Minggu Bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Perbayu dapat melahirkan murid yang berbakat, dapat melahirkan murid yang memberikan idea-idea yang berkenas dan juga dapat mewakili sekolah dalam pertandingan daerah, negeri, kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Jadi, soalan yang keempat cikgu, selepas menyaksikan pertandingan dan program tadi, apakah komen cikgu terhadap peserta-peserta? Baiklah, komen saya, murid-murid hendaklah bersedia ataupun mencari bahan-bahan
untuk menyertai pertandingan di pusat sumber, supaya apabila mereka bertanding, mereka dapat memberikan idea-idea yang lebih bernas dan juga fakta yang tepat. Baiklah, untuk soalan yang terakhir cikgu, apakah harapan cikgu untuk program ini? Baiklah, harapan saya untuk program ini agar dapat diteruskan setiap tahun untuk mencukil bakat murid dan mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan. Harapan saya juga melalui program ini, murid dapat dilahirkan setanding dengan murid dari negara maju yang lain. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi sekarang saya bersama dengan dua orang peserta yang sudah pun bertanding di dalam program Perbayu hari ini. Jadi boleh tak kalau kenalkan dulu nama? Saya Nur Fatah Biasara daripada 4GG Rumah Budiman. Saya Nurina Raihan, Pak Cerdik dari Rumah Budiman. Jadi kamu berdua sertai pertandingan apa ya? Kami menyertai pertandingan pantun. Bantu saja. Okey, jadi kalau saya tanyakan satu soalan saja boleh? Boleh kan? Boleh. Okey. Jadi soalannya berbentuk, apakah perasaan bila dapat berpantun di hadapan khalayak ramai di depan satu sekolah? Saya pada mulanya saya berasa gemetar, tapi selepas habis pun masih gemetar. Tapi saya berasa bangga pada diri sendiri sebab mampu membawa diri di atas pentas tadi, dan jika layak saya dapat menyertai pasukan sekolah. Saya berasa gemetar juga. Sebenarnya saya bukanlah seorang yang berani untuk bercakap dan beri kata-kata di halayak ramai. Oleh itu saya berasa amat bangga dengan diri saya sendiri sebab berjaya memberi beberapa rangkap pantun di hadapan halayak ramai. Terima kasih sebab sudah dapat memberikan sedikit masa dengan saya hari ini. Baiklah, seterusnya sekarang saya bersama dengan seorang lagi peserta pertandingan dalam program Perbayu hari ini. Jadi boleh tak salah perkenalkan sikit pengenalan diri tak? Baiklah, nama saya Muhammad Zakuan Arifin bin Wazana. Saya dari kelas 4 Arif dan saya memasuki pertandingan forum. Jadi saya nak tanya satu soalan je, iaitu pada pendapat anda, mengapakah murid-murid perlu memartabatkan bahasa Melayu? Perlu memartabatkan bahasa Melayu. Okey. Pada pendapat saya, bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda kita sejak temurun lagi. Pada dahulu kala, bahasa Melayu juga dikenali sebagai lingua franca dalam menjadi antara pengguna bahasa terbanyak di seluruh dunia. Pedagang-pedagang daripada negara-negara luar dan negara dalam juga berhubung menggunakan bahasa Melayu ketika bersinggah di pelabuhan yang terletak di alam Melayu. Okay. Kita perlu memartabatkan bahasa Melayu oleh kerana nenek moyang kita waktu ketika dahulu sibuk mempertahankan bahasa Melayu daripada dihapuskan terus. Seperti contohnya, dahulu-dahulu kita mengetahui bahawasanya negara kita iaitu Malaysia sering dijajah oleh negara-negara luar seperti Jepun, Belanda, Perancis dan British. Tapi ada lagi contoh selebihnya boleh cari di online dan mana-mana rujukan. Okay. Mereka datang ke sini untuk menjajah negara kita dan seterusnya hendak mengubah cara hidup kita, cara kita berbudaya dan sebagainya. Sebab itu nenek moyang kita sibuk berperang untuk mempertahankan bahasa Melayu iaitu bahasa ibunda kita. Sebab itu kita kenalah memartabatkan bahasa Melayu untuk tak nak menyanyiakan mereka punya usaha dalam mempertahankan bahasa Melayu. Itu saja daripada saya. Terima kasih Zakuan atas jawapan yang sangat fantastik tadi. Jadi kita akan teruskan dengan sesi temu puas seterusnya.
Baiklah, jadi sekarang saya bersama dengan seorang penonton yang sudah menyaksikan pertandingan program Perbayu juga tadi. Dan sekarang boleh perkenalkan nama dan tengok apa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatisha binti Karami. Saya daripada kelas 5 Saya baru saja lepas menonton pertandingan Sahibah. Baiklah, jadi kalau saya tanyakan satu soalan boleh tak? Boleh saja. Jadi soalan dia berbunyi, apakah tanggapan anda tentang pertandingan Sahibah tadi? Tanggapan saya tentang pertandingan tersebut. Pada pendapat saya, pertandingan Sahibah ni perlu diperluaskan lagi atas dasar kepopulerannya agak rendah. Termasuklah kemahiran-kemahiran yang digunakan oleh peserta-peserta yang bermain tadi. Contohnya seperti kemahiran memikir dengan laju, kemahiran mengetahui asas-asas kata dasar seperti itu. Dan saya rasa permainan ini amat memberi impak yang bagus lah jika kalau dimainkan dengan selalu. Jadi terima kasih kepada Fatisha atas jawapan yang diberikan. Jadi dengan ini berakhirlah sesi temu bual kita untuk program Perbayu hari ini.